صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-40 yang bermaksud, kalau kamu tidak menolongnya, Allah berfirman, kalau kamu tidak menolongnya, yakni tidak menolong Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Iaitulah ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negeri Mekah, sedangkan beliau salah seorang daripada dua sahabat ketika mereka berlindung di dalam gua. Pada ketika itu beliau berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu berasa bimbang, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir itu terkebawah. Dan kalimah Allah, Islam adalah yang tertinggi. Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Para jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama dalam suatu majlis memperingati hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya nak memanjangkan bincang ini, dia ada dua benda yang kita kena ingat. Satu, sambutan ma'al hijrah. Yang kedua, memperingati hijrah Rasul. Jadi satu dipanggil ma'al hijrah, satu dipanggil hijrah Rasul. Dua perkara. Bila kita sebut ma'al hijrah, pertama sekali kita kena ingat bahawa kalender hijrah ni tidak wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau faham di situ, malam ni boleh balik awal lah. Karena sebab zaman Nabi tak ada sambutan hijrah, tak ada. Jadi sambutan ma'al hijrah ini kita memperingati peristiwa perletakan tahun hijrah yang berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Walaupun bulan Islam dah ada, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ni ada dah. Rasulullah sendiri menyebutkan kelebihan berpuasa bulan Muharram. Rasulullah sendiri, Allah menyebut dalam Quran, di sisi Allah ada 12 bulan. Maknanya benda tu benda yang sudah ada. Sebulan 29 hari, sebulan 30 hari.
Itu ada dah. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ada. Yang tak ada tahun. Tahun tak ada lagi. Lalu mereka meletakkan tahun kelahiran, tahun berlaku sesuatu mengikut peristiwa besar. Contoh macam kita, kalau tak ada tahun 2020, 2019 tak ada. Orang tanya, awak lahir bila? Saya lahir tahun Covid, dia panggil. Tahun Covid. Orang tahulah peristiwa besar masa tu Covid. Awak lahir tahun bila? Sebutlah peristiwa besar yang berlaku dalam negara ni apa dia. Itu namanya, sebab itulah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tahun gajah. Kerana peristiwa besar berlaku masa lahir Nabi ialah gajah Abraha nak menyerang Kaabah. Tak berjaya. Itu sejarah. Sejarah menunjukkan tidak ada tahun hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peletakan tahun hijrah ni berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka itulah bila sebut ma'al hijrah, ini kita menyambut, memperingati peletakan tahun hijrah yang bersejarah. Nak letak hijrah itu pun dibincang oleh para sahabat. Sebilangan sahabat mencadangkan kita mulakan tahun Islam dengan tahun kelahiran Nabi. Sebilangan sahabat tak setuju, ini menyamai dengan Masihi. Orang Kristian, Nasrani, mereka letak tahun Masihi, mengambil kelahiran Nabi Musa. Kita tak mahu serupa dengan Nasrani. Ada yang cadang kita ambil tahun wafat Nabi. Sebagian sahabat kata tak boleh, tahun wafat ni tahun duka cita. Takkan nak jadikan itu peristiwa peletakan tahun. Maka bangun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah antara orang yang mencadangkan kita ambil tahun hijrah Rasul sebagai tahun permulaan umat Islam. Orang tanya, apa hujah, apa alasannya wahai Ali? Kata Sayyidina Ali, kita ingat bermula daripada hijrah itulah bermula kegemilangan umat Islam. Islam bermula daripada hijrah Rasul di Madinah. Islam semakin berkembang seluruh dunia. Itu titik mula tahun hijrah. Dan yang kedua, kata Sayyidina Ali, kita ingat bahawa peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang menjadi kebencian musuh-musuh Allah. Kerana berjayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan diri. Berjaya Rasulullah. Jadi kita ambil tahun ini, ingatkan balik kegemilangan umat Islam dan kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Itu namanya ma'al hijrah. Yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini panjang cerita dan banyak perspektif yang kita boleh bincang. Nak bincang bagaimana strategi Nabi. Nabi berhijrah tu dengan penuh strategi. Dan mesti kita ingat bahawa peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku pada bulan Rabiul Awal. Jadi ada orang persoal, kalau begitu mengapa sambut hijrah bulan ini, bulan Muharram? Macam tuan-tuan. Jadi maknanya boleh baliklah. Tak jadi ceramah mak hijrah, tunggu bulan Muharram. Jawapannya begini. Jawapannya nanti kita jawab. Sebab apa kita sambut hijrah ni bulan Muharram? Ada sebab dia, ada hujah dia. Walaupun menurut catatan Imam Ibn Katsir rahimahullah, Al-Hafiz Ibn Katsir menyebutkan, wa qad kanat hijratuhu alaihi salam fi syahri Rabi'il Awal sanata 13 min bi'satihi alaihi salam, wa dhalika fi yaumil Isnin. Kata Al-Hafiz Imam Ibn Katsir, adapun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-13 hijrah, setelah diutuskan baginda sebagai Rasul, dan ianya berlaku pada hari Isnin. Hari Isnin pada Rabiul Awal. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan dalam kitab Fiqh Sirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berhijrah pada 2 Rabiul Awal. Tetapi kalau baca dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Syekh Mubarak Furi, kata beliau,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada tanggal 27 Safar sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi ada dua pandangan. Ikut Syekh Said Ramadan, dia kata 2 Rabiul Awal sampai Madinah 12 Rabiul Awal, 10 hari. Kalau ikut Syekh Mubarak Furi, dia kata keluar 27 Safar sampai Madinah 12 Rabiul Awal, lebih kurang 15 hari. Maka kita pegang pendapat bahawa hijrah tu berlaku 10 sehingga ke 15 hari. Dalam lingkungan tu masuklah Nabi bersembunyi di gua Sur. Masuklah dengan macam-macam perancangan yang berlaku. Jadi ini benda khilafiyah. Ikhtilaful ulama rahmah. Jangan kita gaduhkan. Semua betul. Yang penting kita beriman berlakunya peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib kita iman. Adapun berhubung dengan tarikh ini tak ada masalah. Beza pandang pun tak apa, tak mencacatkan akidah kita. Jangan tak percaya Nabi berhijrah ke Madinah. Itu je yang perlu kita ingat dalam bab bilakah berlakunya hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam kitab dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanah. Kata Abdullah bin Abbas, dibangkitkan, dilantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul pada usia 40 tahun. Famakutha bi Makkah 13 sanatan yuha ilaih. Kemudian Nabi setelah diangkat menjadi rasul pada usia 40, Rasulullah duduk di Mekah selama 13 tahun, menyampaikan wahyu Allah di Mekah 13 tahun. Thumma umira bil hijrah fahajara 10 sinin. Kemudian Rasulullah diperintahkan berhijrah, maka berhijrahlah Nabi ke Madinah, duduk di Madinah selama 10 tahun. Wa mata wa huwa ibnu 30 wa 60. Kemudian baginda wafat pada usia 63 tahun. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Abbas menjelaskan Nabi dilantik jadi Rasul umur 40, hijrah duduk di Mekah kemudiannya 13 tahun, jadi pada usia 53 tahun Rasulullah memulakan hijrah ke Madinah, duduk di Madinah 10 tahun, pada usia 63 tahun wafat Nabi SAW. Baik para jemaah yang dirahmatillah, itu catatan sejarah bilakah usia Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu berhijrah. Kemudiannya, kalau kita lihat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni panjang cerita. Banyak cerita kita boleh cerita. Boleh ambil daripada bermula daripada Rasulullah keluar daripada rumah itu, waktu dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy, pun boleh ambil cerita dari situ. Tetapi saya nak mengambil cerita macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh memilih Madinah Al-Munawwarah. Sebab apa Nabi pilih Madinah? Adakah Nabi berhijrah ke Madinah tu kerana melarikan diri? Sebagaimana yang difahami oleh sebilangan orientalis. Orientalis menuduh Rasulullah ni takut kat Mekah, dia lari pergi Madinah. Jawapannya bukan begitu. Dijawab dalam kitab-kitab wa imma, kalau tuan-tuan ada anak-anak, cucu-cucu yang ambil periksa tingkatan 4, tingkatan 5 sekolah menengah, ditulis dalam buku teks, dituliskan antara sebab hijrah Rasul ni yang pertama adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Allah perintah Rasulullah duduk di Mekah. Rasulullah pernah bersabda, wallahi demi Allah wahai Mekah, engkau sebaik-baik bumi Allah di sisi Allah. Laula ukhrijtu minki ma kharajtu. Rasulullah bersabda, kalau aku tak disuruh keluar daripada bumi ni, aku tak akan keluar daripada bumi Mekah. Cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Mekah menunjukkan Nabi hijrah Madinah tu bukan lari, arahan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala.
Itu dijawab dalam kitab sejarah. Dalam kitab sejarah kata 4, kata 5. Yang kedua, faktor kedua adalah kerana jemputan orang Madinah. Orang Madinah menjemput Nabi untuk jadi pemimpin mereka di Madinah. Kerana mereka yakin ini Nabi akhir zaman. Yang nanti saya nak buat kesimpulan macam mana hebatnya orang Madinah. Yang kita pun kena ikut sifat orang Madinah. Menjadi orang Madinah kita ni. Dan bagaimana orang Madinah ni boleh beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Madinah. Sehingga Nabi pernah berdoa supaya Allah berkat Madinah sebagaimana Allah berkati Makkah. Nanti kita ceritakan bagaimana akhirnya Rasulullah berhijrah ke Madinah atas jemputan, atas pelawaan orang-orang Madinatul Munawwarah. Jadi ceritanya bermula ni tuan-tuan, mula ceritanya begini. Ini kita berada pada bulan Muharram. Sebelum bulan Muharram adalah bulan haji. Bulan haji bermula daripada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini dipanggil bulan haji, 3 bulan. Dan bulan haji ini bukan zaman kita saja. Sejak zaman Nabi Ibrahim orang dah pergi haji. Sehinggalah haji itu diselewengkan di zaman jahiliyah. Orang tetap ke Mekah buat haji. Cuma haji cara jahiliyah tidak mengikut haji di zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi mereka tetap ke Mekah, tetap pergi Mekah buat haji. Itulah sebabnya Abrahah marahkan, kenapa tak pergi ke Yaman, nak pergi Mekah. Abrahah masa tu dia jadi orang besar di Yaman, dia gubernur Yaman. Dia tengok di Mekah ada Kaabah, dia buat Kaabah, orang tak datang juga Yaman. Itu yang dia cadang, nak runtuhkan Kaabah di Mekah, biar orang pergi Kaabah di Yaman. Tak berjaya. Nak sebutkan bahawa haji ini berlaku zaman berzaman. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulihkan balik, membetulkan balik ajaran Nabi Ibrahim. Ini yang berlaku. Jadi haji ini berlaku tiap-tiap tahun. Dan bila jamaah haji datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam siri dakwah melalui beberapa fasa dakwah. Ada dakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi. Ada dakwah secara perseorangan. Sampailah satu peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara jahriyah, terang-terangan. Buat dakwah secara terang-terang. Itu pun setelah kemasukan beberapa sahabat-sahabat yang dahulunya menentang Rasul masuk Islam, antaranya Islamnya Sayyidina Hamzah, Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Barulah Islam disebarkan terang-terang kerana sudah ada sedikit kekuatan. Walaupun Islam belum majoriti, masih lagi minoriti Islam, tapi sudah ada kekuatan, ada keberanian. Kerana orang besar-besar ramai dah bersama Islam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar sama Islam. Tetapi umat Islam tetap ditindas di Mekah, ditindas umat Islam. Para jemaah dirahmati Allah Taala sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk musim haji mengambil peluang berdakwah kepada jemaah-jemaah haji yang datang dari luar. Jemaah haji yang datang dari luar, inilah peluang Nabi berdakwah. Rasulullah pergi kemah ke kemah. Kerana itu memang tugas Rasul yang wajib. Tugas Rasul yang wajib ialah tabligh, menyampaikan risalah Allah. Itu tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pergi kemah ke kemah. Mereka tanya Rasulullah, apa yang kamu bawa? Rasulullah menjawab, yang saya bawa adalah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya nak ajak kamu la ilaha illallah, menyembah Allah, mengatakan tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah je kita sembah. Dan saya bawa satu lagi ialah Muhammad Rasulullah. Kamu bersyahadah, menyaksikan bahawa saya ni Rasul Allah. Orang Arab dan bukan Arab bila dengar ni mereka takut. Mereka takut, ini ajaran baru, ni agama baru. Ada yang takut, tak terima. Ada yang ragu-ragu. Ada yang berkata, wahai Muhammad, idzan yuharribukal arab wal ajam. Kalau ini ajaran yang kamu bawa,
kamu akan diperangi oleh orang Arab dan orang bukan Arab akan lawan kamu ni. Ada mereka yang berkata beginilah, nanti kalau menang kami follow. Sekarang ni kami tak berani lagi, tunggu menang saja. Pattern ni pun ada juga. Zaman kita pun ada juga, tunggu Islam menang je nak follow. Lagi Islam tak menang, aku tak apa nak yakin. Bukan tak yakin, tak confident. Tunggu Islam menang dulu baru nak yakin. Itu berlaku di zaman tu. Sehinggalah Rasulullah SAW pergi kemah ke kemah. Walaupun dihalang, disekat oleh Abu Jahal dan koncu-koncunya, tapi tugas dakwah mesti diteruskan. Oleh kerana gangguan berlaku di siang hari, Rasulullah pergi kemah ke kemah di malam hari. Satu malam ni tuan-tuan, berlaku cerita satu malam Rasulullah SAW pergi ke kemah orang-orang Madinah yang dahulunya dipanggil Yathrib. Ini rombongan haji daripada negara Yathrib, Madinah. Rasulullah mendengar perbualan mereka. Kerana orang-orang di Madinah ni, orang Madinah ni, selain orang Madinah ni terdiri daripada Aus dan Khazraj, di Madinah ni ada satu lagi namanya Yahudi. Penduduk asal Madinah Aus dan Khazraj. Ada satu lagi yang duduk di Madinah, mereka ni adalah migran. Orang Yahudi ni asalnya orang duduk di Palestin. Ketika Rom menjajah Palestin, Rom ini beragama Kristian, Nasrani. Mereka bunuh Yahudi, mereka halau Yahudi. Yahudi ni jahat. Mereka halau Yahudi keluar daripada Palestin. Yahudi pergi mana? Yahudi pergi ke Madinah. Kerana mereka mencari Nabi akhir zaman. Mereka tengok tempat Nabi lahir Nabi akhir zaman ni banyak pokok kurma. Mereka tengok Mekah, Madinah banyak kurma. Mereka pergi ke negeri Syam. Mereka pergi ke negeri Hijaz di Madinah. Duduk Madinah ni orang Yahudi ni jahat. Mereka mengembangkan riba, perjudian. Mereka ni sering berlawan dengan Aus dan Khazraj. Dan bila mereka tewas dengan Aus dengan Khazraj, mereka mengancam, wahai Aus, wahai Khazraj, jaga-jaga, kami sedang menunggu Nabi akhir zaman. Kalau Nabi itu datang, kami bunuh kamu semua. Sehingga Aus dan Khazraj kenal Rasulullah SAW atas lidah Yahudi. Yahudi ini kenal Rasulullah, bukan tak kenal. Allah sebut dalam Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, orang yang diberikan kitab Taurat, Injil, Yahudi ini dia kenal Rasulullah sebagaimana dia kenal anak-anak mereka. Dia kenal. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan lahir mana pun tuan-tuan tak tahu. Yahudi tahu. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan lahir tak lalat ada berapa, tuan-tuan tak tahu. Dia tahu. Allah sebut orang Yahudi ni dia tahu. Ahlul kitab ni dia tahu tentang Nabi akhir zaman. Ketika turun ayat ini, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Kerana Abdullah bin Salam ni panjang ceritanya, ringkas ceritanya. Dia bertanya Rasulullah soalan-soalan. Dia tahu soalan ini hanya boleh dijawab oleh orang yang dilantik jadi Nabi saja boleh jawab. Oleh kerana dia ni ulama Yahudi, dia jumpa Rasulullah, dia tanya Rasulullah soalan-soalan tu, Nabi boleh jawab. Dia beriman, dia tahu ini Nabi akhir zaman. Dia masuk Islam. Ya, bila Abdullah bin Salam masuk Islam, dia ada ulama Yahudi. Sayyidina Umar tanya, ya Abdullah, betulkah kamu kenal Nabi Muhammad Rasulullah ni sebagaimana kamu mengenal anak-anak kamu? Kata Abdullah bin Salam, lebih dari itu kami kenal Rasulullah ni. Tuan-tuan, anak tuan-tuan lahir mana pun tuan-tuan tak tahu ya. Saya anak tak ramai, 8 orang je saya. Pun tak tahu lahir mana. Ada seorang tu cadang lahir tempat lain pula. Cadang je saya. Kita pun tak tahu anak kita nak lahir kat mana.
Anak kita lahir bila? Kita pun tak tahu. Yahudi ni tahu. Dia tahu. Jadi Yahudi ni sangat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan orang Madinah dari kalangan Aus, Khazraj mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka telah mendapat maklumat daripada Yahudi tentang Nabi akhir zaman ni sudah lahir. Mereka sedang tunggu je. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar perbualan-perbualan ni, Rasulullah jumpa dengan 6 orang dari kalangan jamaah haji dari kalangan Khazraj. Khazraj ni orang Madinah. Aus, Khazraj. 6 orang ni. Rasulullah bertanya pada mereka, berbual dengan mereka. Akhirnya Rasulullah menerangkan tentang Allah yang Esa, bahawa baginda Rasulullah antara 6 orang Khazraj ni, antara mereka seorang bernama As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rifa'ah bin Afra. Bila mereka mendengar ucapan Rasulullah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah sama macam mana yang diterangkan oleh Yahudi Madinah. Mereka dengar sama, mereka berbisik sama-sama mereka. Kata mereka, inilah Nabi akhir zaman yang Yahudi sedang tunggu. Sebelum mereka beriman, lebih baik kita beriman dulu kepada mereka, kepada dia ni. Maka 6 orang ni bersyahadah masuk Islam. Ini pertemuan singkat malam itu, tetapi memberikan impak yang besar impak. Habis musim haji, mereka balik. Musim haji itu berlaku 11 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi rasul, dipanggil 11 tahun selepas nubuwah. Balik jemaah haji ni balik. Bukan balik saja-saja, sebarkan cerita bahawa Nabi akhir zaman tu ada dah kat Mekah hari ni. Sebarkan. Boleh kata setiap rumah orang Madinah bercerita tentang Nabi akhir zaman. Didengar oleh Yahudi ini. Hadirin para jemaah rahmati Allah, hebat orang Madinah ni. Mereka beriman. Allah puji dalam Quran, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Allah sebut dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9. Pujian Allah kepada orang Madinah, walladzina tabawwa'ud dar, dan orang yang mendiami kota itu, yakni kota Madinah, beriman sebelum orang Mekah sampai Madinah. Sebelum Rasulullah sampai Madinah, mereka dah beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebat orang Madinah. Ya. Jadi bila sebar cerita ni, ini impak besar. Walaupun 6 orang ni sebar cerita, akhirnya sudah ada benih-benih Islam di Madinah. Maka pada tahun haji yang berikutnya, tahun ke-12 setelah nubuwah, mereka berminat nak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Nabi akhir zaman. Mereka adakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi. Buat perjumpaan sembunyi-sembunyi, tak boleh buat terang-terang. Abu Jahal follow mana Nabi pergi. Mana kemah Rasulullah masuk, Abu Jahal akan masuk buat counter attack. Tuduh Nabi ni orang gila, tuduh Nabi ni ahli sihir, tuduh Nabi ni pemecah belah, tuduh Nabi ni macam-macam tuduhan. Jangan orang ikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya, oleh kerana Rasulullah ni sudah dikenal oleh orang Madinah ni tadi. Hadirin pada jemaah rahmat Allah, musim haji yang berikutnya 12 orang nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 daripadanya yang pernah berjumpa tahun yang lepas. Jadi maknanya tambah 7 orang lagi. 12 orang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana pertemuan ini penting pertemuan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merancang supaya diadakan perjumpaan ini secara senyap-senyap di malam hari. Mereka bercadang, berjanji nak jumpa Rasulullah di satu tempat namanya Aqabah. Hari ini kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ke Mekah buat haji, kita akan melontar jumrah di mana? Di Mina. Di Mina, duduk Mina 3 hari 3 malam ya. 4 hari 3 malam di Mina tu. Di Mina tu ada satu bukit namanya Bukit Aqabah. Tak jumpa cari dah. Kalau cari jumpa, tapi tak cari, tak payah cari dah. Memang kena marah. Mana nak cari? Tapi ada bukit namanya Bukit Aqabah. Di situlah mereka berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan ini panjang ceritanya. Ringkas ceritanya, 12 orang ni tadi berbai'ah, berjanji setia.
janji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisytiharkan mereka menerima Islam, mengisytiharkan mereka akan ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang Madinah tuan-tuan, ni sebelum cerita Nabi nak hijrah ni, ini hebat orang Madinah. Mereka terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbai'ah, berjanji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta dalam bai'ah itu, antara yang Nabi minta supaya mereka jangan minum arak, jangan memutuskan silaturahim, jangan berzina, jangan mencuri. Ini baiknya Rasul, iaitu bai'ah. Mereka setuju. Mereka habis musim haji, mereka balik ke Madinah Al-Munawwarah, bawa Islam yang telah mereka iman, bawa Islam. Oleh kerana mereka telah Islam, mereka janji nak bawa Islam ke Madinah, nak sebarkan Islam di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang, hantar seorang sahabat daripada Mekah namanya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum, mengikut jamaah haji ni balik ke Madinah. Mus'ab lah orang yang banyak mengajar orang Madinah tentang Islam, tentang Quran. Orang Madinah menggelar Mus'ab ini sebagai bapa Al-Quran, guru Quran mereka, Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni kalau tuan-tuan ingat dalam peristiwa perang Uhud, antara sahabat yang syahid di medan Uhud. Rasulullah pernah menangis waktu syahid Mus'ab. Menangis Nabi tuan-tuan, sebab Mus'ab ni anak orang kaya, anak bangsawan, anak orang ternama di Mekah, tinggalkan kemewahan untuk agama Allah Ta'ala, hidup di Madinah sederhana. Waktu Mus'ab ni syahid, menitis air mata Nabi kerana disebutkan kisahnya waktu nak ditutup jenazah Mus'ab ni, ditarik kain, tak cukup kain, tarik kain ke kepala nampak kaki, tarik kain ke kaki nampak kepala. Bila Rasulullah melihat keadaan Mus'ab begitu, menitis air mata Nabi. Betapa mujahadahnya Mus'ab, orang yang menyebarkan Islam di Madinah Al-Munawwarah. Ini Mus'ab bin Umair. Ini orang yang dipanggil atas dunia kita tengok dia miskin, tapi di akhirat orang berjaya, Mus'ab bin Umair ini. Jadi Mus'ab lah menyebarkan Islam di Madinah, mengembangkan Islam, mengajar Islam, mengajak orang pada Islam. Maka berkembang Islam di Madinah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku tahun 12 setelah kenabian. Tahun berikutnya, setelah Islam berkembang di Madinah, tahun berikutnya jemaah haji ini semakin ramai nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni jemaah daripada Madinah ni semakin berminat nak jumpa Rasul, kerana mereka dah beriman. Maka sampai di Makkah, mereka membuat perjanjian nak jumpa Nabi. Oleh kerana musim haji ini ramai orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian nak adakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi. Dipilih pada waktu malam di tempat yang sama, di Aqabah di Mina. Ini Aqabah di Mina. Dan kali ini lebih serius. 75 orang jumpa Nabi untuk berbai'ah. 73 orang dari kalangan lelaki, 2 orang dari kalangan wanita, perempuan, berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuncak dipanggil bai'ah Aqabah yang kedua. Yang pertama tadi dipanggil bai'ah Aqabah ataupun bai'atul nisa. Yang kedua ni dipanggil bai'atul Aqabah kedua. Malam tu tuan-tuan ada, mereka janji setia dengan Nabi sungguh-sungguh. Ini perjanjian berdarah dipanggil. Sungguh-sungguh. Nabi tanya mereka sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat dari kalangan Aus tanya sahabat mereka, kamu sanggup kepertahankan? Kamu ingat bila kita menerima ajaran ini, kita kena ingat kita akan mengorbankan harta kita, kita akan mengorbankan nyawa kita, kita akan berhadapan dengan peperangan. Kamu sanggup atau tidak? Kalau tak sanggup, cakap tak sanggup. Sahabat-sahabat ni semangat, berdiri menyatakan kesanggupan bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab Nabi cintakan orang-orang Aus dan Khazraj. Nabi sangat sayang tuan-tuan orang Ansar. Sampai Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau Islam menang di Madinah, Tuan akan balik ke Mekah? Ini malam perjanjian, belum lagi Nabi hijrah Madinah.
Mereka dah tanya, kalau Islam menang, tuan balik ke Mekah. Nabi bersabda, di mana kamu berada, saya berada. Di mana kamu berkubur, saya berkubur. Itu perjanjian berdarah tuan-tuan Nabi dengan para sahabat. Sebab itulah Rasulullah SAW hingga akhir hayat di Madinah, Nabi pernah menyebut, kalau orang Ansar kalau orang melalui satu lereng dan Ansar ikut satu lereng, saya akan ikut Ansar di lereng yang bersama dengan Ansar. Cinta Rasulullah dengan orang Ansar Madinah ni. Dan apa yang menakjubkan, orang Ansar ni belum Islam sampai Madinah dah tanya, kalau Islam menang macam mana? Mereka yakin Islam boleh menang. Ini kita nak jadi Ahlul Madinah. Ini Islam belum menang. Islam nak bawa cakap Islam, jangan Ustaz, slow sikit. Bila Islam nak menang? Nakut. Kita tuan-tuan kena yakin Islam boleh menang. Islam pasti akan menang. Ini sahabat-sahabat tuan-tuan ada yakin, sampai tanya, kalau Islam menang tuan akan balik Madinah. Ini sifat orang Madinah. Yakin Islam ni bagus, Islam ni agama Allah, pertolongan Allah pasti tiba. Mereka yakin. Yakin inilah yang kita nak kena ada. Kena ada yakin Islam ni boleh, Islam ni pasti akan bawa kemenangan. Jangan kita ragu-ragu. Itu antara kemenangan Islam di Madinah. Ini sebabnya, dan mereka menjemput Nabi oleh kerana mereka melihat sahabat-sahabat di Mekah ni diseksa, diazab. Mereka tak sanggup. Mereka sanggup terima sahabat-sahabat hijrahlah ke tempat kami. Kami sanggup menerima kedatangan tuan ke Madinatul Munawwarah itu. Masa tu belum nama Madinah lagi. Jadi azan dulu. Azan dulu, silakan azan. Jadi boleh reda sikit temperature tu. Nanti kita ceritakan hebatnya orang-orang Madinah ini. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله أكبر الله أكبر.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya minta izin tersambung sikit lagi, kerana malam ini kita mengkhususkan membincangkan tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dituduh oleh golongan orientalis Nabi melarikan diri daripada Mekah. Kita nak jelaskan Rasulullah bukan orang larikan diri, bukan pelarian, tapi Rasulullah berhijrah ke Madinah pertama atas arahan Allah, yang kedua atas jemputan orang Madinah yang telah beriman. Jadi bila 75 orang ni sudah berbai'ah, berjanji setia untuk menerima Rasulullah dalam keadaan senang dan susah, apa keadaan mereka akan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, malahan mereka menjemput dan mempelawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Bukan saja datang Madinah, mereka jemput Nabi jadi pemimpin mereka di Madinah Munawwarah. Ini hebat orang Madinah. Batulah Allah memuji orang Madinah, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Allah menyebut mereka beriman sebelum daripada kedatangan orang-orang Mekah, mereka dah beriman. Macam mana beriman padahal tak jumpa lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita pun macam itulah, tak pernah jumpa Rasul tapi beriman pada Rasul. Bagus. Ada ciri-ciri Madinah tu, adalah sikit-sikit, alhamdulillah lah. Dan Nabi pernah sebut depan sahabat-sahabat, saya merindui saudara kita. Sahabat berkata, bukankah kami saudara Tuan? Nabi bersabda, tak, kamu sahabat saya, saudara kita, orang yang datang selepas kamu. Mereka tak pernah melihat saya, tapi mereka beriman pada saya. Ini Nabi pun juga pernah puji orang yang beriman pada Rasul. Jadi kita ni yang penting ni beriman pada Allah, beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi macam ahlul kitab. Ahlul kitab Nasrani, Yahudi. Mereka ni ada kitab Taurat, Injil, tapi tak beriman. Sampaikan orang Madinah, saya lupa seorang sahabat pernah bercakap, apa dia kata, amat menghairankan tentang beriman pada Rasul ini. Kata mereka amat menghairankan, diturunkan kitab kepada mereka, kami yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samalah kita hari ini, kita diberi kitab Quran. Quran cerita tentang Muhammad, tak mau terima juga. Kami tak nak Muhammad Nabi, dia Nabi Arab, kami nak Nabi Melayu. Ini bengong kau dengan Yahudi lebih kurang je. Bukan marah tuan-tuan, itulah Yahudi di Madinah. Nampak dah Muhammad, kenal dah Muhammad Rasul, tak mau, sebab dia bukan Israel, dia Arab. Kami tak terima Nabi Arab, kami nak Nabi Israel juga. Samalah Nabi Melayu ni, nak Nabi Melayu juga. Ini kita nak menuju akhirat ni, biar jadi orang Madinah beriman. Allah puji orang Madinah tu kena yakin. Belum sampai Rasulullah, mereka tunggu bila Rasulullah nak sampai, bila Rasulullah nak sampai. Hari-hari tunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dah janji Nabi akan datang ke Madinah. Mereka jemput Nabi. Jadi habis cerita bai'ah tu, di hujung musim haji, mereka berbai'ah dengan Nabi di Aqabah. Habis musim haji mereka balik ke Madinah, dan mereka telah menjemput Rasulullah dan para sahabat datang ke Madinah. Di sinilah hadirin hadirat bermulanya hijrah. Jadi musim haji habis bulan Zulhijjah. Habis haji, haji 10, 11, 12, 13. Habis haji, mereka pun packing nak balik Madinah. Bila mereka balik Madinah lepas Zulhijjah, masuk bulan Muharram. Bulan Muharram, sahabat-sahabat yang telah menerima arahan hijrah, yang wajib, sebagaimana wajib sembahyang, wajib puasa, hijrah masa tu wajib. Mereka berhijrah. Dan berhijrahlah sahabat-sahabat bermula daripada bulan Muharram. Jadi betul lah kita ni sambut hijrah ni bulan Muharram ni, betul. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu arahan Allah. Rasulullah pun nak hijrah, Sayyidina Abu Bakar pun nak berhijrah, tapi masing-masing menunggu arahan. Karena itulah kata seorang
sahabat Ansar, namanya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kata beliau, awalu man qadima alaina Mus'ab ini Umair wabni Ummi Maktum. Kata Mus'ab, awal-awal orang yang sampai ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Wa kana yuqrinani nas, adalah kedua mereka mengajarkan orang Madinah Al-Quran. Faqadima Bilal, kemudian datang balik kemudian antara yang awal berhijrah ke Madinah ialah Bilal bin Rabah wa Ammar bin Yasir wa Sa'ad bin Waqas. Thumma qadima Umar bin Al-Khattab fi 20 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara', yang awal-awal datang adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah Ummi Maktum. Kedua-dua ni pergi awal Madinah ajar Quran orang Madinah. Kemudiannya bila hijrah berlaku, awal-awal yang berhijrah ialah Abu Salamah. Antara yang awal berhijrah Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudiannya Sayyidina Umar Al-Khattab. Bersama Sayyidina Umar ni ada 20 orang yang mengikut Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Umar ni dia berani, tak ada orang berani halang dia. Adapun sebilangan sahabat, ada yang menghalang, ada yang mengganggu untuk hijrah. Maka ada yang pergi sembunyi-sembunyi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah. Itu hijrah dah bermula bulan Muharram, Safa, tapi Nabi menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak betul lah orang kata Rasulullah ni tak nak berhijrah. Dah memang Nabi nak hijrah bulan Muharram, tapi Rasulullah menunggu wahyu bila waktu yang sesuai. Jadi sahabat-sahabat sebahagian dah pergi. Jadi kita sambut hijrah bulan Muharram ni betul. Kalau ada orang kata tak betul, jawapannya tak ada masalah lah. Yang penting sambut je lah. Jangan gaduh-gaduh saudara. Itu semua khilaf ulama lah. Cuma kita sebutkan tadi Rasulullah berhijrah pada awal Rabiul Awal. Nabi sampai Madinah 12 Rabiul Awal. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu saya nak gambarkan macam mana bermulanya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan bila Nabi dah bersetuju nak ke Madinah, orang-orang Madinah menunggu Nabi setiap hari. Tunggu hari-hari tunggu. Sebab awal Muharram tunggu, tengok tak sampai juga Rasulullah, yang sampai sahabat-sahabat. Tunggu. Bulan Muharram tunggu, bulan Safar tunggu, bulan Rabiul Awal pun tunggu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sampai juga. Rupa-rupanya ada halangan-halangan di Mekah. Ada halangan di Mekah. Sampailah pengisytiharan sesiapa yang dapat menangkap Muhammad, hidup atau mati, akan diberi 1000 ekor unta. Masa tu tuan-tuan, agak havoc suasana di Mekah masa tu. Di situlah Rasulullah berhijrah secara sembunyi-sembunyi dengan penuh strategi. Jadi Nabi sudah menyusun strategi. Karena Rasulullah tahu Rasulullah sedang diintip oleh orang-orang Mekah. Nabi berstrategi. Sebab itulah apa yang berlaku pada Nabi bersembunyi di Gua Sur 3 hari. Siapa yang hantar makanan, siapa yang menutup jejak kaki Rasulullah. Memang Nabi dah rancang. Yang kita nak sebutkan, Islam ni mesti ada perancangan. Dan Nabi sendiri merancang tidak mengikut laluan pedagang-pedagang yang biasa pergi ke Madinah. Rasulullah pilih jalan lain. Dan Nabi melantik seorang yang mahir menunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraiqid. Seorang kafir masa tu, kafir. Para ulama berikhtilaf bilakah Abdullah Uraiqid ni masuk Islam. Tetapi sejarah menceritakan masa dia bawa Rasulullah hijrah, masa tu dia masih kafir. Abdullah Uraiqid ni bertemu dengan Nabi di hari yang dijanjikan. Setelah 3 hari Nabi sembunyi. Rupanya Nabi dah rancang dengan Abdullah ni bila nak hijrah. Nabi dah rancang awal. Nak jumpa di mana, waktu bila, hari bila, dah dirancang. Nak sebut Islam ni penuh dengan perancangan. Nabi ni ada perancangan. Dan mengapa Nabi memilih Abdullah Uraiqid, orang kafir? Kerana Rasulullah tahu orang Islam sedang diancam, diintip. Ini risiko, ni cerdiknya Rasul. Ambil jalan yang paling selamat. Jangan ambil jalan penuh risiko. Samalah kita hari ni, bila orang
pertikai ni, kenapa sembahyang jarak-jarak ni? Kalau berani rapat lah. Kalau berani rapat. Risiko. Kita dilarang mengambil risiko besar. Walaupun orang tohmah ini semuanya golongan-golongan menyalahi sunnah sembahyang jarak-jarak. Ini sunnah siapa ni? Kita ikut sunnah Rasulullah. Nabi suruh kita la darar wala dirar, jangan membinasakan diri kita, jangan mudaratkan diri kita ni. Itu ajaran Rasul. Tuan-tuan nak mudaratkan diri? Jangan kata. Baik. Jadi Rasulullah ada strategi. Jadi Nabi tak pilih orang Islam, semua orang Islam sedang diintip. Nabi pilih orang kafir. Di sinilah ulama-ulama mengatakan kita ni boleh buat kerjasama dengan orang kafir, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Abdullah Uraiqid ini mendengar berita tawaran 1000 ekor unta siapa dapat tangkap Muhammad. Dan dia dah janji dengan Nabi Muhammad nak bawa Nabi Muhammad hijrah. Tapi bagusnya Abdullah ni, dia jujur, dia amanah, dia tidak khianat. Kalau dia nak khianat boleh aja, dia tangkap dapat 1000 ekor unta. Nak apa lagi? Tapi dia jujur, dia amanah. Di sinilah kata para ulama, kita boleh buat kerjasama dengan orang kafir dengan syarat dia jujur, dia amanah, dia tidak khianat. Ini kerjasama khianat, kerjasama khianat. Ini bukan cerita ni, zaman dulu lah, faham? Tinggalkan aja. Nak buat apa kerjasama dengan orang kafir macam tu? Walaupun dia kata itu kafir yang jujur, jujurlah sangat. Ini bukan marah tuan-tuan, ini cerita Abdullah Uraiqid, dia jujur. Di situ kata ulama-ulama boleh buat kerjasama dengan orang kafir, tapi dengan syarat dia jujur dan dia ada kepakaran, dia ada kemahiran. Memang dia mahir jalan-jalan tu. Dia tak cerita ke orang jalan mana dia nak ambil, sehingga berjaya dia bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah. Itu ulama-ulama sirah ambil faham macam mana kita merancang strategi untuk memenangkan Islam ni. Apa jalan pun boleh, dengan syarat jangan memudaratkan agama Allah, jangan khianat agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berjaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah Al-Munawwarah. Masuklah Nabi ke Madinah tanpa dapat dikesan oleh siapa-siapa. Walaupun hampir berjaya ditangkap oleh Suraqah bin Malik. Panjang ceritalah, Suraqah Malik itu hampir-hampir dapat tangkap Nabi, tapi akhirnya dia pun melepaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Madinah, lalu Rasulullah disambut oleh orang Madinah. Hari-hari mereka menunggu Rasulullah di atas bukit. Termasuklah Yahudi Madinah nak tengok mana rupa Nabi akhir zaman. Betul ke? Yahudi pun sibuk juga tengok. Akhirnya bila tengok kelibat Rasulullah pada 12, itu pun kata para ulama, Nabi tak terus masuk Madinah. Nabi singgah dulu di Quba. Dan khilaf ulama berapa lama Nabi duduk di Quba sebelum masuk tu. Nabi duduk di Quba dulu. Ada yang mengatakan 4 hari di Quba, ada yang mengatakan 14 hari di Quba. Duduk Quba, Nabi bina masjid di Quba. Kemudiannya Rasulullah masuk di satu tempat namanya Thaniyatil Wada. Tuan-tuan kalau ke Madinah, kalau tuan-tuan nak ziarah Thaniyatil Wada boleh. Cuma kerajaan Saudi membenarkan 4 tempat yang untuk ziarah. 4 tempat. Pertama Masjid Quba, kedua kebun tama, ketiga Bukit Uhud, Jabal Rimal, Bukit Manah, yang keempat mana yang boleh ziarah ni? Makam Rasul. Kubur Baqi'. Lain tempat tak dibenarkan, tapi boleh pergi. Kalau tuan-tuan nak pergi, ikut saya. Package akan datang. Bukan makan lah. Kalau tuan-tuan nak pergi, saya pergi begini. Kebetulan saya pergi taksi yang tepi hotel tu banyak. Dia tanya, nak ziarah? Tuan-tuan kata ya. Saya kebetulan hari tu bawa jamaah. Dia orang tak nak beli kurma dekat kebun, dia nak beli kurma kat pasar kurma. Saya bawa pergi pasar kurma. Balik tu kurma dah banyak. Sewa ni lah Grab, sewa taksi dan Grab taksi. Kebetulan taksi tu orang Khazraj, orang Madinah. Kalau orang Madinah bagus, memang baik-baik. Dia kata, saya ana Khazraji. Saya tanya, engkau belah mana, Aus ke Khazraj? Dia kata, aku Khazraj. Orang Khazraj baik-baik, orang Aus pun baik, orang Madinah baik. Dia kata, engkau pernah pergi tak tempat Thaniyatul Wada, tempat Nabi datang? Saya kata, bolehlah kita pergi. Dia bawa saya pergi.
Tapi tuan-tuan kena bayarlah. Ada cerita pada saya macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Madinah. Rasulullah mendoakan sangat mencintai orang-orang Madinah. Saya pun puji dia lah. Memang engkau orang Khazraj baik-baik. Engkau lah orang yang Nabi sana. Menangis dia cerita kat saya, menangis. Teringatkan pujian Nabi, doa Nabi pada mereka. Dia kata, dan bila kita puji dia, dia pun seronok. Akhir sekali sampai ke hotel, saya tanya berapa bayar. Dia kata tak payah bayar. Ada kata ikut suka dia. Memang betul kena dah perangkap aku. Orang Arab ni kalau tuan-tuan puji dia, memang makan free lah saya. Tapi kita baik saya bayar jugalah. Bayarlah, dia bawa kita round pusing untuk kita bawa, bayar dia. Tak apa, banyak 50 ke 100 dibayarlah, tak apa. Tapi saya dapat pergilah dekat Saniyatul Wada' tu, dia tunjukkan. Kalau tuan-tuan nak pergi, sebenarnya di Madinah ni banyak kesan sejarah. Masjid-masjid turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ada masjid dia. Ayat ini turun di masjid ini, ayat ini turun masjid ni. Banyak tempat-tempat tu. Telaga saja kat Madinah ada 9 telaga. Semua kita tak lagi kan. Kerajaan Saudi tak benar kan, tak tahulah Wahabi ni macam-macam, tak boleh. Tapi kalau tuan-tuan pergi jumpa taksi tepi jalan tu, tapi tanya dia, engkau orang Madinah ke orang mana? Kalau dia orang Madinah, dia bawa jalan. Kalau orang luar, biasa dia tak tahu. Kalau dia kata aku orang Mesir, tak salah tuan-tuan, Mesir tak payahlah. Haprak berlaku. Kalau dia kata aku orang mana? Kalau dia kata dia orang luar, Yaman ke, biasa mereka tak tahu sangat tempat-tempat sejarah ni. Tapi kalau dia orang Madinah, memang mereka akan bawa kita jalan. Pusing bawa. Tunjukkan tempat-tempat sejarah. Baik, saya nak akhirkan beginilah. Maka jadilah Madinah ni akhirnya tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadilah Madinah ini sebagaimana mulianya Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi thamarina wa fi thimarina wa fi sa'ina barakan ma'a barakah. Rasulullah berdoa, ya Allah berkatilah Madinah kami dan buah-buahan di Madinah ini, di Madinah kami, dan gantang dan cupak berkat atas berkat. Allahumma inna Ibrahima abduka wa nabiyuka wa khaliluka wa inni abduka wa nabiyuka. Nabi berdoa lagi, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu hambamu, nabimu, kekasihmu. Aku juga hambamu dan nabimu. Ya Allah, sebagaimana dia, engkau mendoakan dia, sebagaimana doanya dia minta kepadamu keberkatan Mekah, wa ana adkuka li Madinah, aku juga berdoa padamu ya Allah, engkau berkatkanlah Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlahu ma'ahu, sebagaimana engkau makbulkan permintaan Ibrahim dengan berkat Mekah, berkatkanlah Madinah dan seumpamanya. Itu sebab jadilah Madinah ni sama macam Mekah. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga pernah berdoa, ya Allah, engkau jadikanlah Madinah 2 kali ganda lebih berkat daripada Mekah. Karena itulah ulama-ulama mengatakan selain Mekah, Madinah bumi yang Allah Ta'ala jadikan kemuliaan. Itu sebabnya kita kena ada cintakan Mekah, cintakan Madinah. Cuma ulama-ulama berbeza pandang mana lebih mulia antara Mekah dengan Madinah. Tapi nak banding dengan Malaysia, nak banding dengan apa nama ni, Ampangan, Panco Jaya, jauh lah saya, jauh. Tak ada saya jauh beza. Mekah Madinah lah 2 bumi yang mulia. Cuma ulama berbeza mana lebih mulia, Mekah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Kita ulama Syafi'i dan majoriti ulama Hanafi, majoriti ulama kata Mekah lebih mulia. Kan itulah bila orang kata Nabi lari daripada Mekah, Nabi waktu bebas kota Mekah, Nabi bersabda, wallahi demi Allah wahai Mekah, engkaulah sebaik-baik bumi Allah di sisi Allah. Kalau aku tak dihalau keluar dari bumi ni, aku tak akan keluar dari bumi. Cinta Nabi dengan Mekah. Itu mazhab Syafi'i. Hanafi, Hambali, majoriti kata Mekah semulia-mulia bumi Allah. Adapun ulama Maliki, Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri mengatakan Madinah sebaik-baik bumi Allah. Madinah. Kerana mereka mengambil beberapa
hadis Nabi, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Madinatul Munawwarah. Betulah saya nak simpulkan begini. Bila kita pergi Mekah Madinah ni, kena ada cinta kita, hati kita nak menuju sana tuan-tuan. Dan bila bumi Mekah Madinah ni abu-abu, debu-debunya terkena tubuh kita, jangan kita mengongon, kerana itulah sebaik-baik bumi Allah di sisi Allah Ta'ala. Ya, itu saya nak pesan sangat. Banyak orang kita pergi Mekah Madinah ni mengongon, apa ni berdebu-debu ni. Debu Madinah tu, tanah Madinah tu sebaik-baik bumi. Bumi Mekah tu sebaik-baik bumi yang melekat di tubuh kita sebenarnya. Tapi jangan pula duduk sana tak mandi, sudahlah, itu je lah. Itu yang kita nak sebutkan. Dan kemudiannya sebut tentang Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi nama Madinah dengan berbagai-bagai nama. Antara Nabi menamakan Madinah itu sebagai Thayyibah. Asalnya dinamakan Yathrib. Yathrib ni maknanya tempat keji, tempat hina, tempat penyakit. Rasulullah tukar nama. Nabi kata jangan panggil Madinah, jangan panggil Yathrib. Sebab itulah dalam satu hadis daripada Al-Bara' bin Azib, Rasulullah pernah bersabda, man sammal Madinata Yathrib, siapa masih panggil Madinah itu sebagai Yathrib, hendaklah dia beristighfar, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ini bumi Taubah, ini bumi Taubah. Nabi kata ini bumi yang terbaik. Itu larangan, jangan kita panggil Madinah dengan panggilan Yathrib. Panggil Madinah, ya, Madinah Munawwarah ataupun Madinah Thayyibah ataupun Taubah. Dan di sinilah kita faham antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ni, beri nama yang elok-elok tempat tinggal kita, nama anak kita, nama kenderaan kita, gelar yang nama masjid, surau, beri nama elok-elok. Batu Rasulullah hijrah Madinah, Nabi tukar, antara agenda Nabi tukar nama. Bukan resip, Nabi kata Madinah ni, ini Thayyibah. Kita Malaysia macam tu juga. Ni Negeri Sembilan ni ada nama kampung yang tak berapa nak cantik, tukarlah. Ini kampung Bongek, Bonga, apa hal ni? Orang mana? Ada satu daerah lagi dahsyat. Nama kampung tu Kampung Imam Lapar. Sian. Kat Selangor ada juga. Sekarang namanya Bestari Jaya. Dulu dipanggil Batang Berjuntai. Orang tanya, kerja mana Syekh? Imam masjid. Imam masjid mana? Imam masjid Imam Batang Berjuntai. Tak malu kita. Tukar nama je. Tukar nama lah, bagi nama cantik-cantik sikit. Kelantan pun buat juga. Dulu pantai tu dipanggil Pantai Cinta Berahi, PCB. Tok Wu tukar Pantai Cahaya Bulan. Kan cantik sikit. Ini pergi situ memang berahi, tengok. Tukar Cahaya Bulan je. Bulan naik bulan pula. Okey. Allah ada bagi nama lah. Rasulullah pun tukar nama cantik-cantik sikit. Ini tempat tuan-tuan ni okeylah, Panco Jaya okeylah. Okey. Kalau tidak, kalau nama Bongek atau letih je, kita nak bagi mana macam mana? Kampung orang Bongek kata. Kalau kampung Bongak tu lagi besar. Alah kuliahlah. Bagi nama cantik ada. Mudah-mudahanlah tuan-tuan, itu yang dapat saya kongsikan malam ini. Saya tak ceritakan detail perjalanan seterusnya, itu kita sambung pada masa-masa ataupun oleh penceramah-penceramah yang lain. Sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang saya nak simpulkan, jadikanlah diri kita sebagaimana orang-orang Madinah yang meletakkan cinta Allah dan cinta Rasul mengatasi segala-galanya. Sebab itulah Islam berjaya di Madinah, kerana orang tempatan boleh menerima kedatangan Islam, boleh menerima Islam. Jadi kita nak tengok Islam berjaya, orang tempatan kena terima Islam dulu. Orang tempatan kena terima dan makmurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Islam boleh menang di tempat itu, akan berkembang di tempat itu. Sekali itu saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana.